Faham insan Tuhan membara langit biru mencari ilmu berteman kebudimanan bina nusa bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Kami anak alam insan Tuhan membara langit biru mencari ilmu berteman kebudimanan bina nusa bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Ilmu budi dan bakti. Hai dan salam sejahtera warga Uni Utama tercinta kepada
semua penonton FB Live Pusat Budaya UUM. Saya nak tanya ni, apa khabar semua warga UUM yang sedang menonton program ni? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Anda sedang menonton webinar Lensa Kerjaya Anjuran Kelab Estetika UUM Sempena Karnival Kebudayaan, Kesenian dan Keusahawanan 2022. Anda bersama dengan saya, Suara Megi Subramaniam, pengacara pada hari ini. Terlebih dahulu, saya mengalulukan kehadiran yang berbahagia Encik Nik Faiz Iskandar Nik Zahari, Chief Executive Officer The Career Exposition Berhad, yang berusaha Cik Asmawiza Haji Hussein, Pengurus Pusat Budaya dan Seni, merangkap penasihat Kelab Estetika UUM, yang dihormati Saudara Faisal Nahar, Presiden Kelab Estetika Universiti Utara Malaysia, yang dihormati Saudara Muhammad Aiman Muhammad Sanin, Pengarah Program Webinar Lensa Kerjaya Anjuran Kelab Estetika UUM. Seterusnya, mahasiswa-mahasiswi Universiti Utara Malaysia serta hadirin yang dikasihi sekalian. Selamat datang saya ucapkan kepada semua dan jangan lupa komen di ruangan di bawah #Estetika_on_stage. Hadirin, kepada semua yang baru sahaja bersama dengan kami pada hari ini dalam program webinar Lensa Kerjaya, saya ucapkan selamat datang sekali lagi dan jangan lupa untuk kongsikan program ini kepada seluruh kenalan muka buku anda. Apa yang lebih menarik lagi pada hari ini, webinar Lensa Kerjaya hadir bagaikan bulan jatuh ke riba. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa kan? Jadi pada hari ini saya perkenalkan latar belakang program ini kerana kita lihat ramai graduan yang baru sahaja tamat convocation dan saya yakin mereka adalah pemburu kerjaya bidang profesional kini. Oleh itu, program ini ringkasnya akan disempurnakan oleh yang berbahagia Encik Nik Faiz Iskandar Nik Zahari, CEO The Career Exposition Berhad yang merupakan industri perunding kerjaya. Baiklah, sebelum kita mula sesi pada hari ini, bolehlah kita bicara santai terlebih dahulu bersama Encik Nik Faiz Iskandar. Apa khabar Encik Nik? Sihat Encik Nik? Alhamdulillah, terima kasih. Khabar baik Suwani. Sangat ceria ya Suwani hari ini. Ya Encik Nik. Okey, dan terima kasih saya ucapkan kepada especially kepada Kelab Estetika kerana sudi untuk menjemput saya menjadi salah seorang daripada panelis ataupun salah seorang daripada speaker untuk kongsikan dengan anda sedikit sebanyak ilmu, okey, tips-tips yang saya rasa sangat berguna untuk anda insya-Allah untuk anda gunakan bila anda dah bergraduat nanti insya-Allah. Banyak saya nak kongsikan ni hari ni semua ni. Banyak sangat hari ni. So mudah-mudahan anda semua dapat mendapat manfaat yang sebanyak mungkin daripada program yang dianjurkan ini iaitu webinar Lensa Kerjaya. Sekejap lagi. Baik Encik, Encik boleh saya tahu Encik ni sekarang berada di mana ya? Saya sekarang ni berada di Studio F. Studio F. Studio F adalah studio daripada rumah saya sendirilah actually. Okay, home studio. Okay, home studio sebab kita bermula daripada COVID dan terus orang kata work from home kan. So bermula daripada situ saya dah tukarkan the whole bilik saya ni. Okay, pejabat saya ni dah jadi macam studio untuk saya dah. So sama ni saya daripada Studio F. Kenapa F? Sebab nama saya Faiz. Studio Faiz. Wow, bestnya Encik Nik. Okay, baiklah Encik Nik. Sebelum kita mulakan sesi pada hari ini, saya jemput Encik Nik untuk memperkenalkan diri kepada seluruh warga penonton pada hari ini kerana saya yakin seluruh penonton di sosial media nak kenal dengan Encik Nik kan? So, silakan Encik Nik. Okey, baik. Terima kasih kepada semua ni. Okey, Assalamualaikum kepada anda semua yang baru mengenali saya. Saya Coach Nik Faiz. Okey, saya Coach Nik Faiz dan mesra dikenali sebagai Abang Faiz pun, ya juga.
setengah orang panggil saya coach pun ada juga. Okay, so whatever it is, I'm here guys. Saya di sini adalah untuk membantu anda dan saya merupakan salah seorang daripada ketua pegawai eksekutif Career Expert Sdn Bhd dan juga merupakan seorang penulis buku kepada mereka yang sudah memiliki buku saya. Saya ucapkan tahniah kepada anda yang belum lagi, sila dapatkan dengan segera. Sebab stok dah tak banyak dah. Alright. Dan untuk pengetahuan anda semua, saya sebenarnya dah berkecimpung dalam dunia consulting kerjaya ataupun penasihat kerjaya ni sebenarnya dah more than 12 years dah. More than 15 years, lebih daripada 15 tahun dah sebenarnya. Okay, so sebenarnya 15 tahun tuan-tuan dan puan masih lagi, saya rasa masih lagi baru sebenarnya. Ada banyak perkara lagi yang saya nak kena dapatkan, yang saya nak kena belajar, dan saya percaya pembelajaran saya yang seterusnya, ilmu-ilmu yang saya akan dapat adalah melalui perkongsian saya. Dan insya-Allah selagi banyak kita kongsikan, insya-Allah akan dapat lagi banyak input. So sedikit saja Subhani pengenalan tentang diri saya. Nak tahu lebih, pergi ke website saya www.nickfaiz.com. Boleh baca dekat situ banyak tentang saya. Okey, baiklah Encik Nick. Terima kasih atas sedikit pengenalan ringkas daripada beliau. Secara ringkasnya, Encik Nick Faiz Iskandar bin Nick Zahari, beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Career Expert Sdn Bhd. Coach Nick Faiz merupakan seorang perunding kerjaya, speaker international, penulis dan juga personality TV dan radio. Beliau telah membantu beratus graduan dan pencari kerjaya yang berjaya memulakan kerjaya pertama ataupun mengembangkan kerjaya sedia ada ke peringkat seterusnya di Malaysia dan juga luar negara melalui program-program yang dikendalikannya. Coach Nick Faiz juga telah menempah nama di Malaysia dan dikenali sebagai Malaysia's First Certified Professional Career Coach oleh pihak PARW ataupun TC, sebuah badan berdaftar yang diiktiraf di peringkat dunia. Beliau juga telah menubuhkan Career Expert Sdn Bhd bertempat di Cyberjaya yang memfokuskan kepada pembangunan motivasi kerjaya dan pencari kerja di seluruh Malaysia dan juga luar Malaysia. Sejak 2016, beliau sering kali dijemput oleh stesen TV dan radio untuk berkongsi tips, strategi dan motivasi kerjaya di Fokus Malaysia, Astro Awani, Wanita Hari Ini, Borak Kopitiam, Trax FM, Radio Nasional Negeri, Buletin FM dan pelbagai lagi, serta menjadi penulis jemputan di New Straits Times. Coach Nick Faiz juga dianugerahkan sebagai 100 Most Inspirational LinkedIn Icon Malaysia dan juga beliau merupakan penulis bagi buku Mudah Dapat Kerja di mana ia membincangkan seni menulis resume dan menghadiri temu duga kerja yang membuatkan anda tampil berbeza dan istimewa berbanding calon yang lain. Ini Encik Nick tunjuk buku dia. Okey, so kepada semua peserta, paparan QR Code akan diberikan di penghujung program ini dan jangan lupa untuk imbas serta lengkapkan maklumat yang disediakan. Oleh itu, untuk kita teruskan sesi pada hari ini, saya serahkan pentas ini kepada panel jemputan dan jangan lupa komen di ruangan bawah #Estatika_on_stage. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Subhani. Kan, kalau dengar kepada suara beliau tu tadi kan, ni ada bakat untuk kerja dekat bidang penyiaran ni Subhani. Okey, ada bakat untuk bekerja dekat bidang penyiaran ni. Mungkin satu hari nanti kalau ada bukaan ataupun jawatan kosong kan dekat RTM ke, dekat mana-mana stesen penyiaran, boleh cuba. Alright, baik. Terima kasih dan juga Assalamualaikum lagi sekali saya ucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kita. Okey, yang baru saja bersama dengan kita, saya ucapkan selamat datang ke webinar Lensa Kerjaya yang dianjurkan oleh Kelab Estetika UUM. Alright, dan saya percaya pada hari ini kita ada ramai student-student yang sedang menyaksikan kita pada hari ini dan anda bukan sahaja mungkin daripada pelbagai fakulti. Okey, pelbagai fakulti yang hari ini yang mengikuti kita secara FB Live dan mungkin juga anda yang sedang menyaksikan ni adalah graduan-graduan daripada universiti-universiti yang berada di sekitar. So saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton. Selamat menonton hari ini. Kita bersiaran langsung secara live di FB Pusat Budaya UUM. Okey.
Jadi pastikan anda teruskan bersama dengan saya, okey, untuk dengar pelbagai perkongsian dan juga tips-tips yang bakal saya kongsikan sekejap saja lagi. Alright, so anyway tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang kerja, okey, bila kita cakap tentang kerja, saya percaya ada di antara anda mungkin yang sudah bergraduat ataupun tak lama lagi, okey, tak lama lagi akan bergelar seorang graduan. Okey, so ni adalah rancangan ataupun tontonan yang sangat-sangat bermanfaat kepada anda, insya-Allah. Okey, insya-Allah. So pastikan anda sit tight, relax. Kalau nak sediakan kopi ke dan sebagainya, nak sediakan popcorn pun boleh. Okey, alright. So sit tight dan juga dengarkan perkongsian daripada saya, dan mudah-mudahan apa yang bakal saya sampaikan sekejap lagi, okey, akan memberikan manfaat kepada anda. Okey, so bila bercakap tentang dunia kerjaya, bila bercakap tentang kerja, biasanya lah tuan-tuan dan puan, biasanya graduan, bila dikaitkan dengan graduan kan, bila dikaitkan graduan, apakah antara position-position yang menjadi buruan graduan? Sebelum kita bercakap tentang buruan majikan, kita cakap dulu berkenaan dengan buruan graduan-graduan ni. Okey, antaranya adalah position-position yang berunsur macam entry level. Okey, position entry level. Okey, position junior executive. Okey, position sebagai executive. Okey, itu adalah antara position yang anda boleh berikan perhatian. Okey, kadang-kadang bila kita tengok dalam iklan kerja kan, akan ada macam satu iklan kerja yang mana bila diiklankan, alright, dia akan tulis kat situ entry level. Okey, entry level. Tapi dalam kurungan dia tulis 1 tahun pengalaman kerja contohnya. Okey, 1 tahun pengalaman kerja. Kadang-kadang bila iklan macam tu, graduan akan cari, dia akan jadi macam, yang ni boleh ke tak nak apply ni? Okey, entry level tapi dia letak syarat dekat situ 1 tahun pengalaman kerja. Okey, jawapan tuan-tuan dan puan, boleh dan sangat-sangat digalakkan. Okey, jangan tak apply. Kalau ada yang macam tu, apply tuan-tuan dan puan. Okey. Tapi coach, kenapa dia letak pengalaman mesti dalam kurungan 1 tahun pengalaman kerja? Okey, tu adalah syarat tambahan tuan-tuan dan puan. Okey. Kadang-kadang bila kita tengok sekarang ni, kita baru saja orang kata kerajaan baru saja mengumumkan kadar minimum gaji adalah 1,500, betul tak? Okey, so untuk graduan-graduan diploma, graduan CJ dan sebagainya, dia orang dah boleh menarik nafas lega. Kan, kalau tidak, kalau selain daripada degree, diploma dan CJ, mereka ni mungkin dibayar dengan gaji yang sangat-sangat minimum. Yang mana pada saya lah, pada pendapat saya, kalau berada dekat bandar metropolitan, contohnya dekat KL ke, dekat Selangor ke kan, dekat Johor ke, kalau macam dengan gaji 1,200 tu, apalah nak makan kan, nak bayar sewa rumah lagi, transport lagi dan sebagainya kan. So bila dapat tahu kenaikan minima RM1,500, barulah menarik nafas lega sikit kan. Tapi adakah majikan akan menarik nafas lega? Belum tentu. Okey, belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab tu dah menunjukkan bahawa dah terdapatnya additional cost incurred dalam bajet majikan. Alright, so kita tak nak cakap tentang majikan hari ni, tapi kita nak cakap tentang apakah ciri-ciri graduan yang diburu majikan. Okey, tuan-tuan dan puan, adik-adik pelajar yang saya hormati sekalian, bukan kita saja sebenarnya yang buru kerja ni. Okey, bukan kita saja yang buru kerja, tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, majikan pun sedang memburu juga. Siapakah bakal yang diorang pilih nanti untuk bekerja dengan diorang ni. Okey, bukan kita saja yang memburu. Okey, majikan pun memburu juga. Sebab apa? Sebab sekarang ni kalau graduan, bila dah grad kan, bila dah grad is more than lebih daripada 10,000. Okey, lebih daripada 15,000, lebih daripada 40,000 graduan setiap tahun tuan-tuan dan puan. So ramai tak? Sangat ramai. Okey, sangat ramai. So bila dah sangat ramai ni, persaingan sengit tak? Sangat sengit. Alright. So bila persaingan sengit tuan-tuan dan puan, anda nak kena tahu, anda nak kenal pasti apakah ciri-ciri calon yang majikan nak cari. Okey, so yang tu saya nak kongsikan dengan anda hari ini. Okey, tajuk perkongsian saya hari ini, tips menjadi graduan buruan majikan.
Saya nak bagi tips. Kalau ikutkan kepada kiraan saya nak bagi 9 tips dekat sini. Okey, saya nak bagi 9 tips. Termasuklah karakteristik dan juga ciri-ciri calon yang bakal majikan sedang cari. Okey, so tanpa melengahkan masa, saya kongsikan dengan anda ciri yang pertama. Okey, ciri yang pertama, kalau anda boleh tengok sebelah kanan saya, okey, sebelah sini, okey, berkelulusan yang baik. Okey, berkelulusan baik tuan-tuan dan puan. Okey, bila bercakap tentang kelulusan yang baik ni kan, setengah student, setengah pelajar, kadang-kadang bila dia dah belajar, lepas tu dalam masa belajar juga, mereka ni jumpa dengan satu bisnes. Okey, dengan satu bisnes, dan dia orang rasa macam this is it. Okey, inilah dia. Okey, inilah dia. Dia jumpa dengan satu bisnes, income pun masa student pun dah dapat income 4 angka contohnya kan. Okey, mereka pun rasa this is it, inilah dia. Okey, so bila dia orang dah rasa this is it, inilah dia, so dah tak perlu nak berikan tumpuan kepada pelajaran lagi. So dia orang akan rasa macam tu. So sehingga menyebabkan dia orang ni bila akhir semester, akhir pengajian, bila tengok kelulusan ni tak sebegitu berapa sangat. Okey, mungkin 2 poin lebih. Okey, tak sampai 3 pointer pun, ataupun kurang daripada 2.5 contohnya. Okey. Alright, tuan-tuan dan puan, saya nak nasihatkan kepada anda semua yang menyaksikan ni, akademik nak kena jaga. Walaupun anda mungkin dah jumpa dengan bisnes, dah ada buat bisnes sendiri dekat universiti dan sebagainya, tapi track record akademik tu mesti nak kena jaga juga. Okey, mesti nak kena jaga juga. Kalau kita tak jaga, okey, contohnya kita bergraduat dengan keputusan yang mungkin kurang memberangsangkan, kurang wow, kata kan, kurang wow, so akan menyebabkan nilai kita tu akan sedikit rendah, sedikit ke bawah. Okey, alright, so pastikan tuan-tuan dan puan, anda jaga anda punya keputusan, jaga anda punya akademik, mesti nak kena berkelulusan yang baik. Okey, berkelulusan yang baik. Okey, tak kira lah sama ada anda dah ada bisnes sendiri ke dan sebagainya, tapi mesti nak kena jaga anda punya akademik. Okey, tu tips yang pertama, tuan-tuan dan puan. Okey, so lepas ni kalau ada adik-adik graduan yang tak lama lagi ataupun masih lagi dalam semester 1 ke contohnya, anda yang sedang menyaksikan kan, ataupun mungkin ada beberapa semester lagi, so cuba yang terbaik untuk dapatkan keputusan ataupun kelulusan yang terbaik dan juga tertinggi. Cuba. Okey, usaha sebaik mungkin. Alright, tu tips yang pertama. Tips yang kedua, tuan-tuan dan puan, okey, yang mana yang menjadi buruan majikan, yang kedua adalah mudah menyesuaikan diri. Okey, mudah menyesuaikan diri. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, zaman sekarang ni kan, lain company, lain suasana kerja. Okey, lain company, lain suasana kerja. Dan bila lain suasana kerja ni, tuan-tuan dan puan, daripada segi sosialnya pun lain. Okey, kerjanya pun lain, skop kerja lain, suasana lain, semua lain. Alright. Anda kerja dengan company A contohnya. Alright, berhenti dengan company A, lepas tu pindah kerja dengan company B pula lepas tu. Alright. So definitely suasana dekat company A dengan company B tak sama. Okey, tak sama. Dan kalau anda nak tahu, majikan ni dia paling tak suka kalau contohnya kalau ada graduan-graduan yang baru masuk kan, yang baru kerja dengan mereka, dan bila masuk terus membandingkan antara tempat kerja lama dengan tempat kerja baru. Dia orang sangat-sangat tak suka. Okey, kenapa company ni buat macam ni Sepatutnya buat macam ni. Company saya dulu buat macam ni. Okey. So majikan sangat-sangat tak suka. Alright, majikan sangat-sangat tak suka. Dan orang macam ni, tuan-tuan dan puan, saya dah pernah jumpa dah. Banyak kali dah. Alright, banyak kali dah. Alright, so elakkan diri anda daripada membandingkan antara company-company yang mungkin anda pernah kerja. Ataupun anda pernah buat latihan industri. Okay, so elakkan daripada membandingkan antara company, tapi cuba untuk menyesuaikan diri dengan cara yang terbaik. Okay. Alright, tuan-tuan dan puan, tu adalah tips yang kedua. Alright, mudah menyesuaikan diri. Mereka yang mudah menyesuaikan diri, insya-Allah daripada segi perjalanan kerjaya mereka akan jadi lebih mudah. Okey? Alright, so kepada anda yang menyaksikan live ni, okey,
kongsikan dan typekan dekat komen. Okey, typekan dekat ruang komen apa yang anda dapat daripada poin-poin yang telah saya sharekan ini. Mudah-mudahan apa yang anda sharekan dalam komen tu menjadi pahala untuk anda dan orang lain dapat ilmu, anda pun dapat pahala juga. Baik, kita teruskan dengan tips yang ketiga, tuan-tuan dan puan. Okey, tips yang ketiga adalah pandai bersosial. Okey, pandai bersosial. Dekat sini tuan-tuan dan puan, bila kita sebut pandai bersosial, kalau bersosial tu di kalangan mereka yang sebaya dengan kita, tak ada masalah. Betul tak? Okey, tak menjadi masalah kalau kita bersosial dengan mereka yang sebaya dengan kita. Tapi akan jadi macam awkward sikit ataupun rasa macam janggal sikit apabila kita nak kena bersosial dengan orang yang lebih berumur daripada kita, yang lebih senior daripada kita. Okey. Nak bersosial dengan rakan-rakan sebaya tak ada masalah. Okey, senang, mudah aja. Okey. Tapi bila kita nak bersosial dengan orang yang lebih berumur daripada kita, yang lebih senior daripada kita, kita nak kena pandai, tuan-tuan dan puan. Kita nak kena pandai macam mana cara kita bersosial dengan baik. Dan bila sebut cara nak bersosial ni, tuan-tuan dan puan, dekat mana biasanya majikan akan dapat test kita punya kelebihan kita. Okey, kelebihan kita untuk bersosial dengan orang ni adalah masa interview. Okey, masa interview definitely yang akan interview kita tu adalah di kalangan senior-senior, betul tak? Alright, senior-senior daripada segi jawatan, daripada segi umur. So daripada situ mereka akan dapat detect, akan dapat tengok, akan dapat lihat sama ada anda pandai bersosial ataupun tidak. Okey. So jadi tuan-tuan dan puan, macam mana nak menggilap skill bersosial dengan orang yang lebih berumur daripada kita, tuan-tuan dan puan? Kawanlah dengan orang yang lebih berumur daripada kita. Okey, kawanlah dengan mereka yang lebih berumur daripada kita, tuan-tuan dan puan. Okey, bila kita berkawan dengan orang yang lebih berumur daripada kita, kita bukan saja dapat connection yang baru, malah kita dapat macam-macam ilmu daripada mereka. Okey, so pandai bersosial dalam konteks ni yang saya ceritakan ni adalah bukan saja dengan rakan sebaya, tapi dengan segenap lapisan masyarakat, tak kira umur, tak kira bangsa, agama dan sebagainya. Mesti nak kena pandai bersosial. Okey, dan tuan-tuan dan puan, macam mana kalau majikan nak semak dengan lebih mendalam? Kita ni pandai sosial ke tak? Anda semua ada yang menyaksikan rancangan kita secara live dekat Facebook hari ni kan? Definitely anda pun ada Facebook page juga ataupun Facebook account. So mereka akan tengok anda punya Facebook account. Okey, tengok daripada segi anda punya penulisan, anda punya komen, okey? Macam stalker lah juga. Alright, tapi ni adalah perkara yang biasa yang majikan buat untuk lebih kenal dengan siapakah bakal pekerja bakal kaki tangan yang diorang nak absorb menjadi sebahagian daripada staff mereka ni. Okay, alright, so mesti nak kena jaga. Anda bersosial dekat FB pun mesti nak kena jaga. Anda bersosial dekat mana-mana media sosial pun mesti nak kena jaga. Alright, sebab daripada situ orang akan dapat tengok, orang akan dapat detect sama ada anda ni pandai bersosial ataupun tak. Alright, okay, yang tu yang tips yang ketiga, tuan-tuan dan puan. Okay, tips yang ketiga. Dan yang keempat, okay, kita tengok yang seterusnya. Yang keempat, anda mestilah seorang calon yang berintegriti, jujur, amanah dan juga bertanggungjawab. Okey, berintegriti, jujur, amanah dan juga bertanggungjawab. Ni adalah ciri-ciri ataupun value yang sangat-sangat penting. Okey, dan integriti, jujur, amanah juga bertanggungjawab ni, tuan-tuan dan puan, dia bukan suatu benda yang boleh dibuat-buat ataupun dibina dalam masa satu hari. Dia adalah suatu perkara yang kita asuh diri kita bermula daripada peringkat awal lagi. Okey, bila kita kenal dengan dunia luar, daripada situlah kita dah mula mengasuh diri kita untuk berlaku jujur, untuk berlaku amanah dan juga bertanggungjawab ni, tuan-tuan dan puan. Okey, dan dia tak boleh nak dibuat-buat. Okey, tak boleh nak dibuat-buat. Kalau buat-buat jadi ke tak? Memang tak jadi. Okey, memang tak jadi. Orang akan nampak kita ni betul ke jujur ke, betul ke amanah ke, dan juga betul ke kita ni bertanggungjawab. Dan tuan-tuan dan puan, yang ciri ataupun tips ataupun poin yang keempat ni adalah poin yang penting, yang mana kalau anda salah guna ataupun anda terlibat daripada mana-mana yang telah saya senaraikan dekat poin yang keempat tu, tuan-tuan dan puan, kena waspada sebab dia akan merosakkan, dia akan menghancurkan anda punya
kerjaya. Contohnya, anda tak jujur, anda tak amanah, anda tak bertanggungjawab, maka dia akan menghancurkan dunia kerjaya anda. Dan bukan saja menghancurkan dunia kerjaya anda bila anda kerja dengan orang lain, kalau anda bina bisnes sendiri pun, Nang akan meranapkan bisnes yang tuan-tuan dan puan bina juga. Alright, so mesti nak kena ingat tuan-tuan dan puan, mesti nak kena tanam sifat integriti, jujur, amanah dan juga bertanggungjawab tu. Sebab majikan sangat-sangat suka mereka yang jujur, amanah dan juga bertanggungjawab. Okey, tu ciri dan juga tips yang keempat. Alright, jom kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya menjadi buruan majikan adalah di kalangan graduan yang tidak terlalu memilih kerja. Okay. Bila tersebut terlalu memilih kerja ni kan, saya teringat masa saya mula-mula kerja dulu kan. Masa saya mula-mula kerja dulu, anda nak tahu tak? Masa saya masuk office, the first day, kerja yang saya kena buat adalah photostat document. Alright, photostat document. Alright, so bila masuk first day photostat document tu, anda nak tahu berapa lama saya photostat document? Lebih kurang adalah 2 minggu lebih. 2 minggu lebih saya kerja photostat document. Dan bila saya masuk tuan-tuan dan puan, bila dia suruh saya buat photostat document, saya rasa, biasalah kita orang muda kan, kita akan rasa macam tercabar tau. Rasa macam aku ni dah kena main dah ni. Aku dah dipergunakan ni. Alright. Aku minta position lain tapi dia bagi aku buat kerja photostat. Aku dah kena dah ni. So tu yang mula-mula terpacu dalam kepala saya tau. Alright. Tapi saya cuba positifkan diri. Saya cakap dengan diri saya apa tau? Saya kata, tak apalah kalau dengan gaji yang dibayar, okey, masa tu gaji basic saya, kalau tak silap saya 1,500 kot lebih kurang. 1,500 ke 1,800 macam tu. Alright. So tak apalah kalau orang bayar 1,800 tapi kerja dia photostat. Okey okey lah kan. Alright, tak ada buat kerja-kerja berat, tak ada nak kena pecah-pecah kepala fikir kan. Fikir strategi ke apa ke. Photostat. Okey, so saya pujuk diri saya tuan-tuan dan puan, dan saya boleh terima keadaan tu. Tak apa, photostat pun photostat lah. 2 minggu lebih kerja photostat. Alright. So bila kerja photostat dah 2 minggu lebih tu tuan-tuan dan puan, dah cukup untuk buatkan saya kenal dengan mesin photostat tu. Okey, kenal macam mana? Kalau mesin photostat nak rosak pun saya dah boleh tahu dah kan. Dia punya bunyi dia macam mana tu. Ni nak rosak, ni tak ada ink ni. Ni tak ada ink. Ni ink dia kena tukar dekat sini. Nak tukar ink kena goncang-goncang macam ni. Contohnya. Kan dah boleh tahu dah macam mana nak attend kepada apa-apa masalah daripada mesin photostat tu. Sampai ke tahap macam tu tuan-tuan dan puan. 2 minggu lebih kan. Duk photostat kan. Macam mana nak photostat? Saiz macam mana, depan, belakang, semua saya boleh buat. Sampai ke peringkat macam tu. Kan? Alright. So, dalam masa saya fikir macam, inilah nasib aku kerja. Masuk kerja walaupun posisi yang ditawarkan adalah eksekutif sekian-sekian, tapi buat kerja photostat, macam mana? Mungkin rezeki buat photostat lah kot. Kan? Alright. So, lepas pada 2 minggu lebih, okay, saya ditukarkan kepada bahagian lain. Okay, bahagian apa? Bahagian store, tuan-tuan dan puan. Bahagian store. So lagi sekali mencabar saya punya emosi tau. Dia mencabar saya punya emosi. Mencabar macam mana? Daripada mesin photostat, seterusnya bilik store, saya rasa macam sangat-sangat rasa macam masa tu dah rasa macam dimotivate dah. Alright, pakai smart-smart, handsome-handsome, baju kemeja dengan tie. Kita sama semula. Okey. Orang lain kalau kita tengok kan seronok-seronok berada dekat luar kan. Tiba-tiba saya nak kena duduk dalam store tuan-tuan dan puan. Okey, nak kena duduk dalam store ni. Duduk sorang-sorang. Bersila dekat lantai, susun dokumen apa semua kan. Alright, dengan bertali leher je kan. So masa mula-mula tu dia rasa macam cabar emosi jugalah. Tapi bila saya dah buat, saya kata tak apalah, dengan gaji yang dibayar saya buat kerja filing je. Okey what? Okey lah, boleh lah terima kan. Alright. Tak berat, kerja senang. Okey, susun dokumen je, tak dalam file. Okey. Alright. So, 3 minggu juga lebih kurang. Okey, 3 minggu saya kerja buat kerja macam tu. Okey, buat kerja susun file dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan, dan
Lepas daripada 3 minggu, saya dipanggil oleh bos saya. Bos saya kata apa? Okay Faiz, you dah belajar dah macam mana nak guna mesin photostat? Saya bukan setakat belajar bos, saya pakar. Pakar menggunakan mesin photostat. Wah, dia kata, bos minta je saya nak photostat macam mana, saya boleh buat. Depan, belakang, kecil, besar, semua saya boleh buat. Alright, sampai ke tahap macam tu, tuan-tuan dan puan. Bukan sekejap tau. Okay. Dan, okay, dia kata apa dengan saya? Okay, bagus, sangat bagus. Anda dah belajar cara untuk mengendalikan mesin photostat tu, Faiz. Dan untuk pengetahuan anda, dekat sini, apa saja yang anda nak photostat ke, nak kecil ke, nak besar ke, nak double sided ke, semua nak kena buat sendiri. Walaupun kita ada bahagian support staff, okay, staff-staff sokongan, tapi mereka ni tak sempat nak tolong anda photostat. Dia ni memang sibuk dengan kerja yang lain. Dengan kerja documentation yang lain. Saya pun rasa macam, semua nak kena photostat sendiri, bos. Semua photostat sendiri. Kalau anda tak tahu macam mana nak photostat, memang sangkutlah dekat situ. Memang tak siaplah kerja you. Saya pun rasa lega. Alright. Dan macam mana pengalaman you susun dokumen dekat dalam store? Sangat menarik, sangat baik saya kata. Okay, kalau bos minta dengan saya, nak dokumen apa, saya terus pergi ambil. Saya tahu dekat mana. Sebab saya yang susun. Saya yang kemas kini. Okay. Lepas tu, sekali lagi bos kata dekat saya, dia kata, okay, very good, Faiz. Sebab apa? Sebab you punya kerja memang banyak akan refer kepada dokumen-dokumen. Okay? You punya kerja akan banyak refer kepada dokumen-dokumen dan tak ada orang yang akan bantu you cari dokumen tu. Alright, so sangat baik you dah tahu dah dekat mana dokumen tu. Dia akan memudahkan kerja you. Wah. Saya rasa macam, nasib baik tak ikut darah muda gitu kan. Kalau ikutkan darah muda dah hantar surat dah, kan? Betul tak? In fact, masa saya dipanggil oleh bos nak jumpa tu kan, saya dah siap-siap dah surat ni. Dah siap-siap dah surat ni kan. Cuma surat tu saya selitkan dalam buku nota saya. Kan? Kalau memang lain jadinya ataupun dia nak tukar saya punya position dan sebagainya, memang surat tu memang saya bagi dekat dia lah. Tapi tak sempat. Okay, tak sempat sebab saya dibukakan minda bahawa dengan setiap pekerjaan yang saya buat di awal kerja tu, dia bukan bermaksud nak bully saya. Okay, tapi dia bermaksud untuk mengajar saya, untuk saya lebih bersedia untuk kerja sebenar yang akan datang tu, tuan-tuan dan puan. So, tips yang kelima, tuan-tuan dan puan, jangan terlalu memilih kerja. Kadang-kadang bila kita pergi ke company-company tertentu kan, dia suruh kita buat kerja ni, dia suruh kita buat kerja ni sikit. Tapi belum lagi kerja yang utama yang kita kena buat tu. Tapi kita nak kena buat banyak-banyak kerja yang kerja-kerja yang tepi. Bukan kerja yang main kerja, tapi kerja yang minor kerja kita. Okay, so jangan terlalu kita memilih sehingga mengatakan bahawa, bos, ni bukan kerja saya. Saya tak register, tak minta company ni untuk buat kerja macam ni. Jangan macam tu. Okay, jangan cepat sangat nak melata ataupun nak sentap. Betul tak? Alright. Sebab apa? Sebab kemungkinan mereka sedang menyiapkan kita untuk sesuatu tugasan yang penting. Okay? Alright. So, jangan terlalu memilih kerja. Kalau kerja tu kita boleh buat dan kita boleh dapatkan hikmah di sebalik kerja tu, alright, tu adalah lebih bagus. Contohnya lah. Okay? Masa awal-awal kerja kan? Masa awal-awal kerja, contohnya Aiman dah kerja nanti kan? Awal-awal kerja tu, bos Aiman suruh Aiman pergi hantar dokumen ke departmen ni, hantar ke departmen ni. Okay? So bila pergi ke departmen berlainan, tuan-tuan dan puan, secara tak langsungnya kita boleh kenal dengan mereka-mereka yang daripada departmen lain juga. Okay, kita kenal dengan departmen ni, kita pun dah kenal departmen ni, kita dah tahu macam mana nak pergi ke departmen ni, kita dah tengok macam mana departmen tu bekerja. Alright? So, fikir secara positif, tuan-tuan dan puan. Okay, fikir secara positif dan jangan terlalu memilih kerja. Sebab kalau memilih kerja, memang majikan tak berapa suka. Okay, tak berapa suka. Memang kita boleh demand kerja kita. Okay, based on kita punya offer letter. Kita boleh buat macam tu, tuan-tuan dan puan. Okay, kita boleh buat macam tu. Tapi, tuan-tuan dan puan, kita tengok hikmah di sebalik apa yang kita buat tu. Kalau dia bermaksud untuk mengajar kita tentang budaya kerja, tentang company itu secara keseluruhannya, kita terima dengan hati yang terbuka. Okay, kita terima dengan hati yang terbuka. In fact, masa saya mula-mula kerja dulu kan, saya pernah bagi tahu oleh bos untuk buat kopi, untuk berikan kepada
tetamu yang datang. Buat kopi. Alright, masa saya kerja dulu dalam bidang sales and marketing. Alright, saya kerja dalam bidang sales and marketing dan memang salah satu daripadanya bila ada tetamu yang datang, saya akan buat kopi hidang kepada tetamu. Rupanya tuan-tuan dan puan, bila kita buat macam tu kepada tetamu, okey, tetamu lebih respect kita daripada bos. Saya terkejut tau. Saya terkejut bila dia macam tu keadaannya. Saya ingatkan bila tukang buat air ni orang akan pandang rendah kan. Orang macam alah ni budak suruhan je kan macam tu kan. Tapi lain tuan-tuan dan puan. Okey, mereka hormat dekat saya, mereka respect dengan saya dan bila saya pergi outstation jumpa dengan mereka di lapangan, okey, di lapangan kerja ni tuan-tuan dan puan, saya disambut tu ibarat macam seorang YB masuk kawasan. Okey, dengan ada juadahnya, dengan ada makan minumnya, saya kata Allah, rasa macam terharu. Okey, alright. So tu adalah daripada apa yang saya dapat dah, pengalaman saya kongsikan apabila saya tidak terlalu memilih kerja, tuan-tuan dan puan. Alright. Kalau anda tak terlalu memilih kerja, bagus. Tapi dalam masa 2 bulan, 3 bulan, duk asyik kerja buat kopi saja Suvani, then there is something wrong. Mesti nak kena jumpa dengan bos cepat-cepat. Kalau dah sebulan kerja, tak ada buat kerja lain, tapi buat kerja kopi je. Apply sebagai eksekutif perakaunan, tapi bos suruh buat kopi je contohnya. Mesti ada something wrong, mesti nak kena buat sesuatu. Mesti nak kena jumpa dengan bos dan dapatkan explanation daripada dia. Alright, limit tuan-tuan dan puan tak lebih daripada sebulan. Kalau sebulan okey lagi, tapi kalau dah masuk bulan kedua, then anda dah kena mula berbincang dengan bos tentang hala tuju pekerjaan anda yang sebenarnya. Okay, alright. So, tu adalah tips yang kelima saya kongsikan dengan anda. Jom kita tengok seterusnya. Yang keenam, apakah ciri-ciri graduan pilihan majikan yang seterusnya? Yang keenam adalah berkeinginan untuk belajar. Tuan-tuan dan puan, apa yang anda belajar dekat universiti semestinya memang takkan cukup untuk anda bawa bekal untuk kerja. Okey, tak cukup. Definitely tak cukup. Okey, ni saya cakap berdasarkan pengalaman saya. Okey, tak cukup. Walaupun anda rasa macam dah terlalu banyak gila benda belajar dekat UM ni, alright? Tapi kalau anda masuk kerja, anda rasa macam tak pernah belajar apa-apa. Okey, you have that feeling, insya-Allah. Okay, you have that feeling. Masuk kerja, bila bos suruh buat tu, you akan jadi macam mana nak buat And then after that, you kena jumpa dengan senior-senior, nak kena belajar dengan senior-senior. Jadi nak kena belajar dengan senior, nak kena jumpa dengan senior, tuan-tuan dan puan, anda nak kena buka fikiran seluas-luasnya, buka hati dengan seluas-luasnya, supaya anda boleh belajar daripada mereka-mereka yang dah berpengalaman. Okey, jangan bersikap macam sombong. Kita rasa macam kita boleh buat semua benda, padahal kita tak boleh buat sebenarnya. Alright, sehingga menyebabkan prestasi kerja kita menjadi terganggu ataupun tak bagus. Okey, tak bagus dan juga terganggu. So kita tak nak macam tu. Alright, bakal majikan suka graduan-graduan yang berkeinginan untuk belajar. Okey, so berkeinginan untuk belajar juga dia adalah satu key point, tuan-tuan dan puan. Okey, dia adalah satu keywords. Okey, yang anda boleh masukkan dalam resume ataupun CV anda. Okey, anda boleh masukkan ni sebagai keywords dalam resume ataupun CV anda. Alright, sebab bila mereka baca anda punya resume dan salah satu daripada ciri-ciri anda adalah suka untuk belajar sesuatu yang baru, contohnya kan. Alright, so insya-Allah anda akan dapat diserap. Okey, sebab lain company, lain cara kerja dia. Kalau contohnya anda daripada jurusan account, perbankan dan sebagainya kan. Alright, lain software, lain macam-macam. SOP pun lain. Alright. Okey, so mesti nak kena buka fikiran anda, mesti nak kena buka seluas-luasnya. Mesti nak kena buka seluas-luasnya supaya apa? Supaya anda bersedia untuk belajar, supaya apa saja masalah, apa saja pekerjaan yang datang kepada anda, anda akan lebih terbuka untuk menerimanya. Okey. So tanamkan sikap berkeinginan untuk belajar, tuan-tuan dan puan. Okey. Sebab lain company, lain cara kerja dan semestinya ilmu yang kita dapat dekat universiti ni tak cukup pun untuk bantu kita kerja dekat luar. Mesti kita nak kena dapatkan
skill ataupun pengalaman-pengalaman di jalanan. Di jalanan ni maksud apa? Maksudnya daripada pengalaman, ilmu dan juga pengalaman daripada mereka-mereka yang terlebih dahulu melaluinya sebelum anda. Okay, ilmu tu anda nak kena dapat daripada mungkin senior-senior, okay, senior-senior anda, mungkin daripada staff-staff yang lama yang bekerja dekat syarikat tu. So dapatkan daripada mereka tentang tips-tips dan juga macam mana cara kerja yang terbaik. Okay, so tu adalah tips yang keenam dan ciri-ciri yang keenam yang menjadi buruan majikan. Okay, so seterusnya kita tengok yang ketujuh. Yang ketujuh tuan-tuan dan puan. Yang ketujuh adalah EQ yang stabil dan juga baik. Okay, EQ yang baik dan juga yang stabil. Okay, EQ dekat sini maksudnya adalah emotional intelligence. Okay, emotional intelligence ni tuan-tuan dan puan, dia adalah suatu nilai yang harus dimiliki oleh semua graduan. Tak kisahlah anda daripada fakulti mana, daripada jurusan mana sekalipun, EQ ni adalah perkara yang sangat-sangat penting. Dan saya masih teringat lagi, CEO Google, masa tu nama dia, tak silap saya, Sundar Pichai, dia kata apa? 3 tahun lepas ataupun 4 tahun lepas, dia kata EQ is a must-have skill untuk semua anggota-anggota, untuk semua staff-staff Google, dia kata. Alright, EQ is a must-have skill. So, dia memang mementingkan EQ. Sebab apa EQ ni tuan-tuan dan puan? Sebab bila EQ ni anda dah ada emotional intelligence, maka setiap benda, setiap perkara yang anda buat, dia akan berlainan. Okay, trust me. Okay, dia akan berlainan. Dulu, kalau kita tengok dulu kan, zaman-zaman dulu, zaman-zaman saya mula-mula kerja dulu kan, memang company cari gambar yang jenis yang IQ tinggi. Kalau tengok result, memang result tu memang nak cari kalau boleh 3.5 and above. Dulu majikan dulu. Okey, majikan dulu dia buru yang macam tu. Tengok result yang baik, tengok result yang cantik. This is it. This is the person. Okey. Dan memang dia orang nak yang macam ni. Okey, so memang dia orang akan cari orang yang ada result-result yang baik. Tapi dalam zaman sekarang ni, okey, result dia akan memberikan suatu kelebihan kepada anda, tapi kebanyakan majikan tidak akan mengukur kemampuan seseorang graduan tu berdasarkan result akademik semata-mata. Okey, yang diorang nak lihat adalah daripada segi EQ, contohnya emotional intelligence. Alright, macam mana anda menghadapi suatu perkara yang sukar. Okey, macam mana anda menghadapi satu kritikan daripada rakan-rakan office. Kan? Alright, kalau anda tak bersedia dengan EQ, tuan-tuan dan puan, adik-adik yang saya kasihi sekalian yang sedang menyaksikan ni, alright, kalaulah contohnya satu hari katakanlah bila kita pergi kerja, kan, kita kena marah dengan bos. Bos marah dengan kita. Okey, mungkin dia marah tu sebab mungkin bukan salah kita. Alright, mungkin bukan salah kita, tapi dia marah dengan kita. So macam mana cara kita nak handle kita punya emotion pada saat tu, tuan-tuan dan puan. Okey, saya pernah sekali kena marah dengan bos dekat depan khalayak ramai. Okey, depan khalayak ramai. Saya masih ingat lagi, masa tu tuan-tuan dan puan, saya sedang menyiapkan diri untuk naik ke stage untuk bagi talk. Okey, talk untuk bagi ucapan lah masa tu. Sharing macam tu. Alright. So saya kena marah dengan bos bawah stage belum saya naik ke stage. Alright. So tuan-tuan dan puan, bayangkan macam mana dia punya remuknya kita punya emosi masa tu. Kena marah dengan bos tu. Okey, bawah stage, dan bukan kena marah seorang-seorang, tapi dengan hadirin-hadirin yang datang pada masa tu. Okey, hadirin-hadirin yang datang pada masa tu. Dan tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Sebab masa kerja tu, saya dah mula aplikasikan EQ tau. Saya mula belajar macam mana nak kontrol perasaan saya. Saya mula belajar macam mana nak kontrol saya punya perasaan marah saya. Okey, macam mana nak kontrol the facial expression supaya orang tak nampak saya ni tengah stres. Supaya orang tak nampak saya ni tengah kecewa sebab bos marah dengan saya tadi. Contohnya, kan? Right? So, saya belajar, okay, dan alhamdulillah masa tu saya dapat mengendalikan emosi saya dengan baik. Okay, walaupun tengah marah, bos marah,
So bila dia habis marah, saya tanya dengan bos, bos dah habis dah. Okay, saya nak menjalankan tugas saya. So saya sedia kat stage, MC jemput saya naik ke stage dan saya bagi talk seolah-olah macam tak ada apa-apa berlaku dekat saya. Alhamdulillah. Alright. Okay. Dan after that, lepas saya dah habis bagi talk saya, bila saya turun, barulah dia punya emosi ni dah pecah. Okay. Dan saya hanya boleh cakap dengan koordinator. Saya cakap apa? Koordinator, saya nak balik sekarang. Okay. Because I need to calm myself down. Okay, saya nak give time kepada diri saya, nak relax. Okay, sebab saya kena dengan banyak words yang tak menyedapkan hati saya tadi. So, saya nak minta, saya nak balik sekarang. So, producer pun faham sebab producer pun nampak, dia terkejut. Producer nampak saya kena marah dengan bos, dia terkejut. Dia kata, it's okay Faiz, you balik lah. Okay, you balik sebab you punya session pun dah habis. Okay, the rest kita orang cover, kita orang buat. Okay, so I exclude you. Tak payah nak join kita punya ni lepas ni. So lepas habis tu saya terus balik. Saya tak bagi tahu bos pun. Okey, sepatutnya kena bagi tahu bos kan. Sebab kita ni kan anak buah bos ataupun pekerja mesti nak kena bagi tahu bos, tapi saya sampaikan kepada kawan saya je. Sebab saya rasa macam tak boleh nak menghadap dia masa tu. Okey, tak boleh nak menghadap dia, nak minta bos saya nak balik. Kan nanti nak kena bagi explanation lagi dan sebagainya. Saya tak nak. Alright. So, saya control saya punya emotion dan pas saya habis saya punya sesi, saya pun belah. Okay, balik. Alright. Dan cuti satu hari and then the next, lepas pada hari cuti tu, saya pergi semula ke office dan bos tegur saya seolah-olah macam tak ada apa-apa berlaku. Okay. So, kalau dia nak buat macam seolah tak ada apa-apa berlaku, saya pun buat seolah macam tak ada apa-apa yang berlaku. Alright. Okay, so tak perlu nak panjang-panjangkan cerita, tak perlu nak memasang muka, tak perlu nak macam simpan dalam hati lama-lama. Sebab bila kita simpan dalam hati lama-lama, tuan-tuan dan puan, okay, at one time dia akan push juga, kan? Baru ni kalau tak silap saya ada satu video yang viral kan, di mana ibu mendera anak, okay, ibu mendera anak sebab mengalami masalah depression. Okay, tuan-tuan dan puan, dia bukan satu perkara yang main-main sebenarnya depression ni. Alright. So kalau anda nak kontrol emosi anda, nak dapatkan kekuatan diri, belajar macam mana untuk menguruskan anda punya emosi dengan baik, belajar EQ tuan-tuan dan puan. Okey, sebab mereka calon-calon yang kuat daripada segi jiwa dia, okey, yang berhati kental ni, insya-Allah majikan suka. Sebab sekarang kalau kita tengokkan daripada segi ekonomi sekarang kan, it's very tough. Okay? Ekonomi sekarang is very tough dan it's very rough. Perjalanan kerjanya adalah is very rough. Okay? Akan ada banyak emosi-emosi yang tercedera di sepanjang perjalanan bisnes, di sepanjang perjalanan kerjaya ni tuan-tuan dan puan. Sebab tu anda nak kena belajar macam mana nak menguruskan emosi dengan baik di peringkat awal. Okay? EQ tak sama dengan IQ. IQ, okay, IQ, kepintaran intelek, okay, you are born with it. Okay, kita dilahirkan tu memang kita dah macam tu IQ kita. Alright, tapi EQ tuan-tuan dan puan, everybody was born dengan EQ yang kosong. Okay, mesti nak kena belajar. Dan bila kita cakap belajar ni tuan-tuan dan puan, belajar daripada pengalaman pun ya, belajar dengan melalui kursus-kursus yang dianjurkan oleh universiti pun ya juga. Okey, sebab tu kalau kita tengok kan, macam contohnya di kalangan saya suka perhatikan bila kita pergi rumah-rumah anak yatim kan. Bila kita pergi rumah anak yatim, daripada segi dia orang, cara dia orang bergaul dan sebagainya ni, dia orang sangat-sangat matang daripada segi macam mana cara nak menguruskan emosi. Yalah, mana taknya kan? Seawal umur mungkin 3-4 tahun pun dah kehilangan ibu bapa dah kan. So tengok macam mana dia orang terpaksa menguruskan emosi start daripada umur yang kecil lagi. Okey. So kalau anda nak tengok orang yang kuat menguruskan emosi, anda pergikah melawat rumah-rumah anak yatim tu kan. Rumah adik-adik kita okey yang tak beribu, yang tak berbapa tu, anda pergi ke sana. Anda boleh tengok dia punya kekuatan emosi dia orang. Okey, kekuatan emosi dia orang. So, tuan-tuan dan puan, belajar EQ. Kalau tak ada EQ, belajar daripada sekarang. Okey, belajar daripada sekarang. Dan kalau anda rasa macam nak belajar tentang EQ juga sikit-sikit,
Okey, saya kongsikan dengan mudah dekat saya punya YouTube channel saya. Okey, anda boleh browse YouTube channel saya, type saja Coach Ni Faiz dan anda boleh dapatkan macam-macam berkenaan dengan emosi, macam mana nak menguruskan emosi dan sebagainya. So anda boleh belajar secara langsungnya dekat situ. Okey, dengarkan tips-tips daripada saya, daripada video-video yang telah saya kongsikan. Alright, so tuan-tuan dan puan, itu adalah tips yang ketujuh. Penting. EQ sangat penting dan EQ juga akan menentukan sama ada kita lama ataupun sekejap dekat sesuatu syarikat ataupun dekat salah satu bidang pekerjaan tu. Kalau kita tak tahan dengan stres, kita tak tahan dengan kritikan daripada rakan-rakan pejabat, daripada bos sendiri contohnya, kita takkan bertahan lama dekat salah satu tempat kerja tu. So mesti kita nak kena jadikan jiwa kita kuat, tuan-tuan dan puan. Anda khususnya mesti nak kena jadikan jiwa kuat dan hati tu mesti nak kena kental. Tahan maki, tahan marah, tahan macam-macam stres-stres yang dapat datang daripada luar. Alright, so tu adalah yang ketujuh. Yang ke-8, kita tengok yang ke-8 pula, tuan-tuan dan puan. Okey. Yang ke-8, berpersonaliti kemas dan bersih. Okey, berpersonaliti kemas dan bersih ni, tuan-tuan dan puan, adalah satu additional point ataupun markah tambahan. Markah tambahan ni dia nak cover yang mana? Dia nak cover bahagian yang berkelulusan baik tu. Katakanlah kita dah sekarang ni dah akhir semester dah. Alamak, lambat pula dengar perkongsian daripada coach ni. Dah tak dapat nak cover dah. Result tak berapa nak cantik coach. Macam mana ni? Dah terlepas dah peluang untuk membaiki result ni. Macam mana coach nak buat? Okay, so baiki daripada segi anda punya personality. Pastikan personality anda adalah personality yang kemas dan juga bersih. Okay, kemas dan juga bersih ni maksudnya macam mana, tuan-tuan dan puan? Alright, bila kita pergi kerja dekat mana-mana company sekalipun, kenapa personality kemas dan bersih tu adalah sangat penting? Sebab bila kita kerja dengan satu-satu company, kita juga dikira sebagai duta kepada company tu. Okay, walaupun company tu tak cakap dengan kita, you duta company kita, walaupun company tu tak cakap, tapi secara tak langsungnya bila kita sign the agreement letter, at that instant, kita dah jadi sebahagian daripada duta company mereka. So, bila duta company ni, tuan-tuan dan puan, everything we do, kita punya appearance kita, the way kita groom ourselves, mesti nak kena ambil kira. Sebab tu dikira sebagai additional mark dan membawa image syarikat juga, tuan-tuan dan puan. Okay, so kalau contohnya berkelulusan kurang baik sikit, ni tips dalam tips saya bagi kan. Kalau rasa macam kelulusan tu agak kurang baik sikit, so anda nak kena baiki daripada segi personality anda. Biar nampak kemas, biar nampak bersih dan biar nampak menarik. Okey. Dan bila kemas, bersih, menarik ni, tuan-tuan dan puan, ada orang tanya, tuan, saya ni XXL punya size ni. Kan, definitely tak menarik. Siapa kata tak menarik? Orang yang XXL. Ramai je. Okey, sekarang ni dah jadi macam fenomena dah sekarang ni. XXL pun ramai jadi artis pun ramai, jadi personality TV pun ramai sekarang ni. Alright? So dia tak kira you punya bentuk badan tu, tapi dia kira macam you punya personality you. Kemas ke tak kemas? Kemas dan juga bersih. Dan bila saya sebut kemas dan bersih ni, tuan-tuan dan puan, personality kita secara live macam ni, okey, juga mesti sama dengan personality kita dalam media sosial. Okey? Personality dan media sosial pun nak kena jaga juga. Live cakap elok, tapi bila tengok media sosial, Allah, dia punya komen dia berapi-api. Contohnya kan, komen berapi-api macam seolah-olah macam orang yang lain. Kan, tengok dalam video lain, live, okey. Nampak tengok dalam lakonan, contohnya macam artis kan, tengok lakonan nampak okey, tapi bila tengok secara live, kehidupan sebenar, personality yang secara orang biasa yang bukan berlakon, rupanya macam ni. So kita tak nak macam tu. Alright, kita tak nak macam tu. Sebagaimana personality yang orang lihat kita, contohnya macam anda lihat saya macam ni lah saya dekat luar. Cuma bila saya cakap tu tak adalah macam ni kan. Bila kita cakap
face to face kan. Ni boleh cakap dengan anda, cakap live dalam program kita ni memanglah macam ni, kena energetik, kena tenaga kena lebih sikit. Alright. So tu yang ke-8 tuan-tuan dan puan. Yang ke-8, berpersonaliti kemas dan bersih. Alright. Nak jadikan personality kemas dan bersih ni, kalau ada kursus-kursus berkenaan dengan grooming dan sebagainya, join kursus-kursus tersebut dan kenali macam mana cara untuk anda tampil lebih menarik, lebih kemas dan lebih bersih. Kadang-kadang bukan maksudnya anda pakai baju kotor tu. Tahu, tapi bila sebut personality kotor ni, mungkin baju yang anda pakai tu mungkin dah lusuh contohnya, dah hilang warna. So tu maksudnya personality yang tak kemas dan tak bersih tu. Bukan maksudnya anda pakai baju yang dah berbau kotor, tak. Alright. So nak kena faham dekat situ. Maksud personality kemas dan juga bersih tu. Okay, so tu yang ke-8. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan, yang terakhir tips daripada saya untuk menjadi seorang graduan yang diburu oleh majikan, anda mestilah berdaya kreatif dan juga inovatif. Alright. Dan kalau kita tengok sekarang ni, kan, dah banyak sangat interview yang dibuat oleh majikan-majikan, yang mana interview tersebut dibuat berupa macam idea. Okay, dia nak mencukil idea daripada anda. Alright. So bila pergi interview kan, bila pergi interview, dia akan tanya dengan kita. Alright. Contohnya, Aiman, apakah pendapat Aiman tentang situasi yang berlaku dekat sekian-sekian-sekian? Apakah Aiman rasa macam cara yang terbaik untuk menanggani masalah tersebut? Dia suka tanya soalan-soalan macam tu dalam interview. Sebab apa? Dia nak tengok daripada segi kreativiti kita. Dia nak tengok daripada segi innovation kita, daripada segi idea kita, tuan-tuan dan puan. Alright. So sekarang ni style interview memang macam tu. Okay, memang macam tu. So anda nak kena jadikan diri anda lebih kreatif. So mereka yang lebih kreatif, insya-Allah akan berpeluang lebih cerah untuk mendapat jawatan kosong ataupun untuk mendapat tempat kerja. Okay. So tu adalah 9 tuan-tuan dan puan yang saya kongsikan dengan anda, tips untuk menjadi graduan buruan majikan. Okay. Kalau anda ada, kalau 9 ni semua ada pada anda, insya-Allah. Okay, saya doakan kepada anda semua yang menyaksikan kita pada hari ini, insya-Allah anda akan ada peluang lebih besar untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Okay. Alright, so mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan, anda boleh kongsikan semula dekat bawah, tulis dekat komen dekat bawah tu tuan-tuan dan puan, supaya mereka yang lain yang tak sempat menyaksikan live kita ni, mereka yang lain boleh baca anda punya komen-komen yang berada dekat bawah. Okay. Baik tuan-tuan dan puan, so mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan tadi akan dapat memberikan anda inspirasi, akan dapat memberikan anda idea dan seterusnya semangat untuk anda berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pekerjaan yang anda idamkan. Dan daripada saya selalu mendoakan anda supaya anda diberikan pekerjaan yang terbaik. Okey, dan tuan-tuan dan puan, terima kasih saya ucapkan kepada Kelab Estetika kerana menganjurkan program kita yang dinamakan Webinar Lensa Kerjaya. Mudah-mudahan setiap pengkongsian yang telah diberikan oleh semua speaker-speaker, semua panelis-panelis akan memberikan anda manfaat dalam dunia kerjaya anda. Baik, saya serahkan semula kepada MC kita. Silakan. Okey, baiklah. Itulah tips-tips yang hebat daripada Coach Nick Faiz untuk graduan seperti anda semua yang sedang menonton FB Live Webinar Lensa Kerjaya. Secara peribadinya, saya berminat dan tertarik sangat-sangat dengan tips nombor 6, iaitu berkeinginan untuk belajar. Saya setuju dengan Encik ni, kita kena sedia berterima apa-apa pun secara fikiran terbuka, dan saya yakin ia akan membantu graduan seperti anda dalam kerjaya anda pada masa akan datang nanti. Baiklah, terima kasih lagi diucapkan kepada yang berbahagia Encik Nick Faiz Iskandar Zahari, CEO The Career Expert Sdn Berhad, selaku panel jemputan program Webinar Lensa Kerjaya Anjuran Kelab Estetika UUM. Perkongsian beliau pada hari ini, saya yakin sebuah perkongsian yang cukup membantu graduan pengajian tinggi dalam mencari bidang kerjaya profesional yang anda inginkan.
Oleh itu, saya suka ingatkan kepada seluruh warga yang sedang menonton untuk tidak melepaskan peluang merebut bidang kerjaya yang dikongsikan oleh beliau sebentar tadi. Jangan lupa juga tips yang telah beliau kongsikan. Sesuai pula dengan tema perkongsian kita pada hari ini iaitu webinar lensa kerjaya, tips menjadi graduan yang diberi majikan. Memang wow sangat. Apa-apa pun, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua penonton yang setia bersama dengan kami sehingga ke penghujung program. Terima kasih juga kepada panel jemputan di atas kesudian bersama dalam membantu golongan graduan sempena Karnival 3K 2022. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada bahagian penganjur dan memohon maaf atas kekurangan daripada pihak kami. Saya akan tinggalkan anda sebentar sahaja lagi dengan paparan QR kod kehadiran. Oleh itu, saya Swarnamugi Subramaniam, berjumpa lagi kita. Bye semua dan jangan lupa #Estetika on stage.